Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat, Fadil Ustaz Mahmud menjadi imam hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian, saya balik dah 2 minggu lah, tapi lewat bagi kuliah di IQ sebab pusing merata. Sampai hari pertama saya sampai pukul 8 pagi, pukul 1 ada ceramah di Parlimen. Kemudian hari berikutnya itu saya ke mesyuarat Kementerian Belia dan Sukan kerana saya ahli lembaga pengarah. Kemudian terus ke Singapura beberapa hari, kemudian baru balik ke sini. Kemudian ada seminar di Kuala Lumpur KFIC, dan sebelum tu ada RTM TV, dan barulah dapat ke IQ ni. Sempat khutbah sekejap di Masjid Taman Sa'dun. Saya tertarik bila dengar imam baca, Ustaz Mahmud baca tadi. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna minhum a'immah, kami jadikan di kalangan mereka itu imam-imam. A'immah, a'immah maksudnya pemimpin-pemimpin. Wa ja'alna lil muttaqina imama, kata Nabi Ibrahim, jadikanlah kami ini imam kepada golongan muttaqin, orang-orang yang beriman. Imam itu bukan imam masjid. Imam, bila kita sebut imam di dalam fiqh, hatta pemerintah disebut sebagai imam. Imam bermaksud pemimpin. Dan Allah Azza wa Jal menceritakan dari dalam Al-Quran bagaimana Allah telah mengangkat sebahagian daripada pemimpin-pemimpin Bani Israel. Allah kata, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, pemimpin-pemimpin yang menunjuk manusia dengan hidayah Allah, dengan urusan Allah Azza wa Jalla, lamma sabaru, apabila mereka itu bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Syarat untuk seseorang menjadi pemimpin yang membimbing manusia ke jalan Allah, hendaklah lamma sabaru, hendaklah sabar. Dan tidak dicapai imamah, tidak dicapai kepimpinan yang memimpin manusia ke jalan Allah Azza wa Jal, melainkan seseorang itu mencapai makam sabar. Wa tawasaw bis haqqi wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Kerana nak menjadi, ini untuk ramai orang muda ni, nak jadi aktivis suka-suka senang, tetapi untuk menjadi leader,
yang menunjukkan adanya leadership, kepimpinan. Manusia kena sabar untuk meneruskan tanggungjawab membela agama ini. Nak jadi penceramah senang, pakai baju, menyanyi sikit, ada lagu sikit, Yahanana dan nak habis dah, dia akan main Yahanani baru lah. Habis yang tu. Tapi imamah yang membimbing manusia dengan ilmu, dengan kepimpinan, lamma sabaru, kena sabar. Kerana banyak kerenah di jalan dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Kerana banyak songe, banyak kerenahnya. Orang yang nak bawa sunnah, nak bagi tahu sunnah Nabi, kok kampung pun dah masalah. Ada orang merungut kadang-kadang kata, saya nak sampaikan sunnah di tempat kerja saya, macam-macam orang kata. Dia pening. Dia lupa bahawasanya orang telah kata kepada para Nabi alaihimussalatu wassalam, tak mungkin boleh kita bawa ajaran yang benar tanpa ada cabaran. Tak mungkin. Sebab itu sabar. Allah memberikan pahala kepada kita dengan sabar di atas menegakkan nas-nas agama ini. Kena sabar. Kadang orang dia tak sabar, dia main Facebook. Dia buat satu komen, dia bagi satu hadis Nabi, kata yang ni Nabi tak buat. Kawan duk komen kat bawah tu, dia pening, 3 hari tidur tak lena. Orang kata hang bodoh, hang pekak, bubuh kat atas hang wasabi, lagi pening. Kerana orang tak tahu, kerana sebahagian orang tak faham kepada tabiat dakwah. Kita dakwah, kita tak sempurna. Kita banyak dosa dengan Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, di samping kita seru kepada jalan Allah, Allah juga ingin menghapuskan dosa-dosa kita dan ingin mengangkat makam kita. Lalu kerana dosa-dosa kita, barangkali amalan kita pun tak banyak, puasa kita tak banyak, tapi niat kita baik, kita nak seru pada kebenaran. Lalu Allah Ta'ala bagi pahala orang lain kat kita. Adalah Mamat nu maki, Mamat ni caca, Mamat, Allah hantar pahala dia bagi kita. Mungkin Mamat tu pahala tak ada, Allah bagi dosa kita kat dia. Mungkin kita buat amalan bagus dah, tapi Allah mahu makam kita naik. Sebab tu dalam syurga, hidup di akhirat, syurga pun tak sama. Sebab itu apabila Allah ajar tentang banyak bacaan-bacaan di dalam ibadat, bacaan-bacaan dalam Islam yang diajar oleh Nabi SAW dalam Quran dan Sunnah, supaya orang boleh berzikir mengingati Allah Azza wa Jal apabila dia menghadapi keadaan-keadaan tertentu. Pasal kadang-kadang manusia bila dia relax, tak ada masalah, dia tak ingat Allah sangat. Bila ada masalah, barulah dia ingat nak baca apa. Kadang-kadang orang baca, kita kata baca hasbunallah wa ni'mal wakil, dia tak rasa apa. Tapi bila orang uji dia, Allah uji dia, ramai orang nak ambil tindakan kat dia, hasbunallah wa ni'mal wakil. Imam Malik bin Anas, imam besar, Allah uji dia. Saya sebut Imam Malik ni sebab 2-3 hari ni mazhab Malik ni terkenal lah kat Malaysia. Kan? Pasal mazhab, tak tahulah, rasa semua mazhab ni masuk syurga belaka. Tapi kalau duduk di Malaysia, satu saja masuk, yang lain tak apa masuk. Imam Malik ni hebat Imam Malik, guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata, Malik min hujajillahi fil ard. Malik daripada hujah-hujah Allah Ta'ala atas muka bumi ni.
Malik bin Anas. 18 tahun dia dah boleh mengajar dah. Muwatta' Malik. Kata Imam Syafi'i, aku tak tahu fil ard kitaban aswaban min kitab Malik. Aku tak tahu atas muka bumi ni ada kitab yang lebih sahih daripada kitab Malik. Aswab min kitab Malik, yang lebih sahih daripada kitab Malik. Karena masa tu Sahih Bukhari tak ada lagi. Imam Malik ada Muwatta'. Hebat Imam Malik ni, gerun, haibah. Kata Imam Syafi'i, kami mengaji dengan dia, nak buka kitab depan dia pun aku buka slow, pelan, tak mau bagi dia dengar bunyi kitab buka depan dia. Punya gerun kepada Imam Malik. Haibatul Imam, haibah Imam. Hari pertama Imam Syafi'i nak pergi jumpa dia, dia keluar. Imam Syafi'i tengok dah tua uzur, sangat hebat. Imam Malik bin Anas pun Allah uji dia. Kata anak murid dia, Mutarrif bin Abdullah, manusia ni ada sikit kelebihan pun Tuhan ada orang sikit kelebihan pun mahsudan, ada sikit kelebihan pun orang hasad dengki dah. Lagi banyak kelebihan, akal bijak, ilmu banyak, lebih banyak lagi orang dengki. Fakaifa biman jama'a dzalika kullah, bagaimana dengan satu orang yang menghimpunkan semua ilmu ni macam Malik? Punyalah kaki dengki tak ada dah kat dia. Hak mana hak duk teringin nak jadi tokoh-tokoh besar, rasa jealous kat Malik ni, rasa envy dia kat Malik. Tengok Imam Malik ni digeruni. Bila rasa dengki, dia tak ada cara nak berjatuh orang ni. Bila kita tak boleh berjatuh, kita fitnah orang. Maka mereka pun pergi habaq kat Khalifah Ja'far bin Sulaiman ketika itu. Habaq kata, Imam Malik kata, bai'ah yang pakai kat hang ni tak sah, janji setia ni tak sah. Karena Imam Malik riwayatkan, riwayat qaul Ibnu Abbas, laisa ala mustakrih talaq, tidak dikira talak kepada orang yang dipaksa. Khalifah ketika itu ambil bai'ah secara paksa. Siapa yang merongkaikan bai'ah, maka bini dia tertalak. Dia kena sebut kan tu, jika aku rongkaikan bai'ah ini, maka isteri aku tertalak. Jadi Imam Malik, ada siapa-siapa pernah buat itu? Benda paksa ni paksa. Kalau setakat pujuk tak mau, paksa. Ada orang hantar mai email tanya saya, dia talakkan bini dia kerana terpaksa. Bini dia paksa dia talak. Dia kata bini dia paksa macam mana? Kalau tak talak, bini dia histeria, menjerit, dia malu, dia menyebabkan dia dalam keadaan yang sangat susah. Saya kata termasuk dan terpaksa. Kalau tak terpaksa pun talak dia. Sampai jerit itu. Tapi orang yang dipaksa, kalau orang bubuh satu peluru atas kepala kita, suruh talak bini kita, talak tak jadi. Dan orang kita ni, dia kadang-kadang bab-bab ni, dia pening sikit. Dia pi suka cari fatwa hak belah
bagi jadi tak elok. Terkata kat bini macam ni, oh talak. Dia asalnya perkahwinan sah, sehinggalah datang talak yang setaraf keyakinannya dengan perkahwinan tu juga. Tak boleh kalau saya terbersin, kalaulah saya talak awak, jatuh talak. Tak jatuh, dia kata kalau. Jadi dia ni duk kira pi tanya fatwa hak ustaz hak duk kata tak boleh. Kok mana nak belah jatuh? Tadi orang tanya saya pasal ada ustaz mengajak kata bukan saja anjing kena sabak, kentut anjing pun kena sabak. Kacau, macam mana nak tahu anjing kentut kata? Kan? Ya boy. Mazhab Imam Malik, dia anjing tak najis, ayam liok pun tak najis. Kerana dia kata kalau tidak macam mana Allah Ta'ala suruh guna anjing buruan tangkap, kemudian Tuhan tak suruh pun pula pergi basuh. Hak basuh tu dia kata bukan kerana dia najis, tapi ta'abbudi. Ta'abbud ni ibadat, satu ibadat kita buat, bukan kerana soal najis tak najis tu. Anjing itu kerana tuqbal wa tudbar, anjing tu berlalu depan belakang dalam masjid Nabi. Nabi tak perintah basuh pun dalam hadis Bukhari. Jadi dia kata tak najis. Itu mazhab dia lah. Dia kata Qaradawi dalam buku dia Fiqh Taharah, dia kata saya sokong pendapat Malik. Dalam Al-Halal wal Haram, hak awal itu dia sokong pendapat lain. Dia bila Qaradawi ni belah tua balik, dia tulis kitab, dia sokong Malik. Dan ramai juga orang sokong fiqh Malik ni. Imam Ghazali dalam masalah air, dia kata alangkah baiknya maka mazhab Syafi'i ini dalam masalah air sama macam mazhab Malik. Mazhab Malik guru Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi di Malaysia Malik tak boleh lah. Pasal tak ada cok. Kadang-kadang orang ni tak tahu, dia tuduh belakang. Ada orang kata yang kata anjing tak najis ni Wahabi. Kesian kat Wahabi. Wahabi duduk di Mekah. Wahabi dalam mazhab Hambali, dalam kes anjing dia sama lebih kurang mazhab Syafi'i. Dia yang kena, orang lain punya kes. Kadang-kadang orang dia tak tahu apa, dia tahu bukan tahu apa yang sembang kedai kopi macam tu lah. Bukan cerdik sangat. Setengah orang kata ni pasal sebut mazhab Malik. Imam mazhab Malik ni dia asal duduk di Madinah, Imam Malik ni. Sebab tu Imam Malik cerita tadi, cerita yang kata dia keluar fatwa tu di Madinah, Imam Malik ni. Sehingga apabila dia habaq kat dia, saya cerita apa Imam Malik. Dia pergi habaq kat pemerintah macam tu, pemerintah wali Madinah hukum Imam Malik. Hukum apa? Sebat Imam Malik sampai lekang satu bau ni. Sebahagian riwayat kata sebat 147 rotan. Imam tu, semua orang Madinah mengaji dengan dia. Orang bermusafir jauh datang ke Madinah kerana nak berguru dengan Imam Malik, Imam Dar Hijrah. Imam Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah. Khalifah pergi sebat dia. Khalifah tu sendiri tak sebat, dia suruh wali dia, gubernur dia di Madinah sebat. Lepas tu kononnya pemerintah, kononnya Ja'far bin Sulaiman marah kat gubernur tu. Lepas pada tu cukok kepala gubernur tu, cukok janggut dia. Lepas tu mahabak kat Imam Malik, kata minta maaf aku cukok kepala dia. Imam Malik kata ingat apa? Nak ingat aku nak tengok sangat kepala dia kena cukok lah. Aku harapkan pahala di sisi Allah dan harapkan azab dia di akhirat lebih lagi daripada tu. Imam Malik ni mazhab dia akhirnya, Imam Malik ni dia ada beberapa qaul yang agak asing pada orang.
Antaranya amal ahli Madinah, amal ahli Madinah, amalan ahli Madinah. Amalan ahli Madinah ni dia jadikan apa yang orang Madinah beramal tu salah satu hujah menunjukkan benda tu sunnah. Pasal zaman dia tu, Malik ni lahir tahun 93-94 ni tu, dekat lagi dengan zaman Nabi. Jadi dia jadikan kalau benda tu orang tak amal, Madinah tak amal, dia rasa macam benda ni pelik. Kalau orang Madinah pakai amal, dia rasa benda ni mungkin ada kaitan dengan Nabi SAW. Pasal baru. Kebanyakan ulama-ulama tolak pandangan Imam Malik dalam kes ni. Dia kata amalan ahli Madinah bukan hujah. Sehingga ulama-ulama tulis surat pada Imam Malik. Terkenal surat yang ditulis pada Imam Malik, seorang imam yang besar, iaitu Al-Laits bin Sa'ad. Imam Syafi'i dia berguru dengan Imam Malik. Kemudian bila dia pergi ke Mesir, dia jumpa lagi anak-anak murid Al-Laits bin Sa'ad. Dia tak jumpa dengan Laits. Dia rasa Laits ni hebat. Imam Syafi'i kata, "Wal-Laitsu afqah min Malik." Dan Laits itu lebih faqih daripada Malik. Sebab itu kalau orang mengaji mazhab, orang akan tahu mazhab ni keempat dah banyak. Laits pun mazhab juga. Cuma dia tak besar. Dia tak ada anak murid dia, tak ada nak tulis buku-buku untuk jadi besar. Al-Laits bin Sa'ad dia tulis pada Imam Malik, membantah pandangan Imam Malik yang menjadikan amalan ahli Madinah sebagai hujah, sebagai sumber dalam menentukan keputusan-keputusan fiqh. Sebab itu dalam mazhab Malik tak ada puasa 6 Syawal, kerana dia tak tengok orang Madinah buat. Dia kata kalau Nabi buat, mestilah anak-anak murid sahabat di Madinah pakat buat. Ni aku tengok tak ada siapa buat pun. Walaupun hadis ada, Imam Malik anggap hadis tu syaz, hadis tu macam ada keganjilan, mungkin rawi dah silap. Bukan Nabi silap, rawi silap. Rawi riwayat. Ini panjanglah cerita. Akhirnya mazhab Malik ni dia berkembang. Dia daripada Madinah dia pergi. Sekarang kita jarang tengok orang mazhab Malik kat belah sini. Pasal orang tentu akan tengok di kalau di London ada satu di apa nama masjid orang Maghribi, mazhab Malik. Tapi kebanyakan kalau kita pergi UK, kita pergi kebanyakan di dunia di barat ni kebanyakan mazhab Hanafi lah. Sebab Pakistan mari dengan India mari banyak. Depa banyak, jadi depa banyak Hanafi. Tapi orang Morocco mereka Malik. Orang Sudan mereka mazhab Malik. Mazhab Malik dalam bab makan ni luas, banyak binatang boleh makan. Ya, sebab tu banyak kita jangan heran. Jangan heran tengok orang Sudan boya makan. Jadi luas sikit mazhab dalam bab itu. Tetapi dalam sejarah Andalus banyak mazhab Malik. Andalus tau, Spain banyak mazhab Malik. Sebab tu setengah orang dia tak tahu sejarah. Dalam sejarah Spain pasal pemerintahan, saya pernah sebut dalam beberapa kuliah, Yusuf bin Ali bin Tashfin, masa pemerintahan dia telah mengarahkan supaya dibakar kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Dia bukan kaitan dengan Salafi. Dia tahun 400 lebih tu, 500 lebih dia meninggal. Dia kerana dia berpegang kepada fatwa ulama-ulama mazhab Malik di Andalus yang menolak kitab Ihya Ulumuddin ketika itu. Dibakar secara rasmi sehingga di hadapan Masjid Cordova. Tak ada kaitan dengan kerajaan Saudi, tak ada lagi. 1000 tahun dulu cerita ni. Oleh keputusan Khalifah Ali bin Yusuf yang merupakan seorang khalifah yang saleh ketika itu, yang terpengaruh dengan Ibn Hamdin di dalam fatwanya, yang menganggap kitab Ihya ada penyelewengan, khususnya beberapa bab termasuk bab ruh dan seumpamanya. Kita tak katalah, sekali orang kata kita suruh bakar lah, kita cerita Andalus bakar. Kemudian apabila mari anak murid Imam Ghazali masuk ke Andalus,
Seperti Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi tu, bukan hak sufi tu. Ibnu hak tu Muhyiddin Ibnu Arabi. Sekarang kat Malaysia banyak dia nak main macam-macam kan. Hak menari, pusing-pusing berada. Nanti kita tuan-tuan akan dengar nama Maulana Ar-Rumi, Jalaluddin Ar-Rumi dan seumpamanya. Dia barat suka sangatlah Rumi ni. Tapi ni saya cerita ni Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi. Dia anak murid Al-Ghazali. Kembali pada zaman dia, boleh baliklah kitab Ihya Ulumuddin dibaca. Maksudnya kitab Ihya tu sendiri ada turun, ada naik. Tapi bukan kaitan dengan mazhab Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah tak ada lagi, 300 tahun kemudian baru datang Ibn Taymiyah. Itu kaitan dengan mazhab Malik. Dengan mazhab Malik. Bukan Imam Malik yang suruh, tapi pengikut mazhab Malik. Tapi saya nak ceritanya cabaran yang dihadapi ketika itu oleh Imam Malik sehingga dia dipukul, dan akhirnya Imam Malik tetap menjadi imam yang besar, dan kata khalifah minta maaf kepada dia lah. Saya nak ceritanya ialah tanggungjawab kita semua ni. InsyaAllah saya akan buka sisi soal jawab nanti. Saya tak baca kitab Riyadhus Salihin, InsyaAllah kita balik ni baca. Apa yang kita mau daripada dakwah ini? Tuan-tuan main mengaji, ada orang lah ni minat agama ramai. Yang saya kata semua orang minat. Orang pakai kepiah, orang jual pasar malam pun pakai kepiah, semua. Apa yang kita mau daripada agama? Agama bukan saja kita mau orang tengok kita beragama. Tujuan agama macam saya sebut, supaya kita selamat di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan tak akan mungkin kita ini selamat di sisi Allah Azza wa Jalla melainkan dengan mengikut apa yang terkandung dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Soal manusia tahu yang benar dan yang salah itu satu hal, tapi nak mengikut yang benar dan meninggalkan yang salah satu hal yang lain. Sebab itu apabila kita dengar orang azan hayya 'alas salah, kita jawab apa? Apa kita jawab? La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, melainkan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Tidak ada daya untuk mendatangi kebaikan dan kekuatan untuk mengelakkan kemaksiatan melainkan dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi suruh kita banyakkan la haula wala quwwata illa billah. Nabi kata kanzun min kunuzil jannah. Khazanah daripada khazanah syurga. Dalam satu riwayat yang dhaif, kerana ada terjatuh sanadnya, Auf bin Malik Al-Ashja'i, Ibn Abbas cerita, dia mari mengadu, dhaif riwayat ni. Tapi dhaif ni bukan dhaif yang terlalu dhaif. Kononnya dia mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita anak dia kena tawanan perang. Para ulama hadis menyebut riwayat yang dhaif boleh untuk diamalkan jika tidak terlalu dhaif dan tidak menyanggahi prinsip-prinsip asas Islam, tidak mencetuskan ibadah yang baru. Semua ni boleh diamalkan. Benda tu memang ada dah, la haula wala quwata illa billah ni. Cuma dia bagi semangat, dia encourage kita, dia inviting kita, encouraging kita untuk buat benda yang lebih baik. Auf mengadu pada Nabi, anak dia kena tawan. Tak tahu nak buat macam mana. Orang musyrikin minta tebusan. Katanya Nabi suruh dia fal yukthir min qawli la hawla wala quwwata illa billah. Banyakkan dengan menyebut la haula wala quwwata illa billah. Dia pun balik bagi tahu kat isteri dia, sebut la haula wala quwwata illa billah. Sebanyak mungkin
karrira la haula wala quwwata. Sehingga satu hari isteri kata, anak kita balik. Dia tak nak balik macam mana, anak kita duk ada dalam tawanan. Tiba-tiba dengar suara anak dia. Dengan berkat la haula wala quwwata illa billah. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Demikian Al-Imam Ibn Qayyim sebut, dengan la haula wala quwwata illa billah ditunaikan hajat. Dikeluarkan seseorang daripada kesusahan, daripada satu keadaan diubah menjadi keadaan yang lain dengan la haula wala quwwata illa billah. Maka kita nak beribadah kepada Allah, nak mendatangi ibadat, nak datang beramal dengan agama ini, tak mampu kita nak buat. Hanya yang memampukan kita dengan pertolongan Allah Azza wa Jal. Maka kita sebut, bila hayya 'ala salah, kita sebut apa? La haula wala quwwata illa billah. Bila kita tengok hadis sunnah ni, nak habang kat orang susah ni, orang tak setuju, kita kata apa? La haula wala quwwata illa billah. Bila main beban, satu benda beban kat kita, kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Bukan sebut saja, sebut dengan consciousness. Kita sebut dalam keadaan kita faham, kita sedar bahawasanya kita tidak ada tempat dan tidak ada upaya melainkan dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW suruh kita semua bawa agama ni. Dan inilah yang tuan-tuan semua nak kena lakukan, dan saya juga kena lakukan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah yang baik. Dengan hikmah dan mau'izah yang baik. Ke jalan hikmah, perkataan yang tepat kepada orang yang perkataan yang sesuai kepada orang yang sesuai. Kadang-kadang kita tak boleh faham pada zaman ini. Saya bukan ada beberapa kes di Malaysia ni, orang suruh bakar Bible, tapi dia tak kenal lah, orang lain kenal. Kerana ada orang Kristian buat beberapa tindakan, ada orang suruh bakar Bible. Agama ni tuan-tuan, kita kena tengok agama ni dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dalam peperangan dalam Islam, dia tak boleh musnahkan tempat ibadat. Orang yang beribadat di rumah ibadat tak boleh dimusnahkan. Falaula daf'ullahi an-nas ba'dhum bi ba'd lahuddimat sawami'a wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Jika Allah Ta'ala tak jadikan daf'ullah ba'dhum bi ba'd, sebahagian mereka menolak sebahagian yang lain, lahuddimat sawami'a wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Dan saya akan musnah rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi, Kristian, tempat-tempat ibadat dan masjid yang disebut padanya nama-nama Allah yang banyak. Kata para ulama, dalam peperangan dalam Islam, semua tempat ibadat dipelihara. Dia tak boleh musnahkan. Ada orang buat salah, kita tak boleh bakar kitab dia, kita kena marah kat dia. Kalau ada orang pergi buat salah tentang Islam, pergi buat benda yang orang Islam buat satu benda yang tak bagus, ada orang bukan Islam pergi bakar Quran, apa perasaan kita? Saya nak bakar Quran, yang buat 2-3 orang tu bukan dia wakil Islam. Agama tak bagi. La tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbullaha adawan bighairi ilm. Dalam surah Al-An'am, Tuhan kata jangan kamu cerca apa yang mereka sembah selain daripada Allah, nanti mereka mencerca Allah tanpa ilmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Banyak benda kita mungkin tak sokong apa kawan tu pergi buat, apa tu, pergi sentuh anjing ke apa, tapi tak sokong tu tak apalah.
Tapi nak kata jadi Kristian, tak boleh ya. Sentuh anjing jadi Kristian tak boleh. Ni mazhab Malik ni tak mana. Saya setuju dengan apa yang Dr. Zahruddin sebut. Banyak lagi benda hak tak ikut mazhab Syafi'i tak pun jadi sampai macam nak perang satu Malaysia. Isu tu je. Panggil abang budak tu lain kali tak usah buat dah. Cukup mana? Sampai nak perang kerana menyentuh anjing tidak mengikut mazhab Syafi'i. Salam laki perempuan semua daripada istana kepada menteri pun tak ikut mazhab Syafi'i. Mufti semua duduk depan tu pun tak kata apa-apa. Dia kata mufti perleh tak apa, tak terikat dengan mazhab Syafi'i. Tak ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tak boleh salam tu. Sentuh kat tu. Tapi tak kata apa, senyum. Orang tanya apa, macam mana tu, apa sentuh ni? Dia ada pendapat dalam mazhab yang lain yang kata boleh. Tapi tu tak syamil. Tapi tak, dalam kes ni kita kena pakai hak tu lah. Oh boleh awak keluar. Jadi actually it's not a big deal. Bukan satu benda yang besar pun. Tapi jadi satu benda macam tak boleh selesai. Lepas kau untuk minta maaf, kelihatan tidak ikhlas. Sudahlah, kawan dah kata dia minta maaf, habislah. Budak tu pun bukan dia buat. Saya pun tak kenal budak ni siapa dia. Tapi saya tengok dia ada juga buat program apa dah, semayang jemaah pun ada. Mungkin dia silap ke apa, mungkin dia nak. Saya tengok dalam kempen dia tu, dia tak suruh orang pergi duk peluk anjing. Dia nak habaq kata apa? Macam mana mungkin tak sesuai ke tu tak apalah. Kan? Tapi benda tu tak besar manalah kes tu. Boleh habaq dia lain kali untuk sahabat dah lah. Pasal depa ni semua terkejut dengan anjing ni. Kan? Saya suka apa? Aziz M. Osman tu tanya. Kalau ada dua adingan, satu Maya Karin dipeluk Aaron Aziz, peluk Maya Karin. Satu Aaron Aziz peluk anjing kesayangan dia. Adingan mana kena potong? Dia tanya. Pandai dia tanya soalan sebagai penggiat seni. Dia pun pening. Saya bukan soal nak suruh orang pegang anjing. Tapi soalnya kadang kala adanya hipokrisi di dalam cara kita berinteraksi dengan agama dan orang pening. Orang pening, orang tak tahu. Isu anjing ni bukanlah besar mana. Mazhab Syafi'i kata tak boleh piduk sentuh tak pasal-pasal. Itu pun ada banyak kaul dalam kes itu pun. Kan? Ada. Kita pergi, tuan-tuan pergi pasal anjing ni, siapa yang pergi duduk di negeri barat, memang anjing ni tak elok lah, dia merata dia ada. Kita pergi, tuan-tuan pergi ke Australia, turun dia hantar anjing saja main, dia tak pakai scanner dah, dia suruh cium dengan anjing kan beg tu. Lepas cium tu kawan Malaysia duk kahai begitu kan. Tuan-tuan pergi banyaklah kan, pergi ke negeri-negeri dia, memanglah anjing lah. Kita naik kenderaan apa bas pun ada orang naik anjing juga. Jadi di situ ada lah, kalau orang nak pergi luar negara memang ada. Perlu juga dia belajar tentang fiqh tentang anjing ni. Dia perlu juga tahu berbagai-bagai mazhab. Karena Islam ada keluasan. Depa bincang di haji. Bila pergi Mekah nak kena tukar mazhab. Sebab sentuh laki perempuan batal. Jadi nak tukar. Masa nak tawaf tukar. Jadi mula bincang. Nak mula niat tukar ni tang mana? Pening. Kata masa nak tawaf tu niat. Dia patut habaq kata kami masa nak masuk tadi kat Masjidil Haram bersentuh dah. Masa nak masuk tu tak tahu lagi. Bincang balik. Kita niat masa nak masuk masjid. Dia berkata bukan, ada yang dah sentuh dah masa turun lift tu. Kat hotel tu. Bincang balik. Niat tukar kat bilik.
Kita pun tak tahu macam mana cara nak tukar. Alangkah baiknya kalau lihat qaul Islam ni luas, semua ni mazhab Islam belaka, yang ni Imam Syafi'i, yang ni Imam Abu Hanifah, semua imam-imam Islam belaka. Takkan hak pegang qaul ni masuk neraka kot. Selagi mana fiqh belaka. Bukan soal akidah Tuhan 3, Tuhan 2. Jadi satu masalah pening. Duk bincang tang mana nak tukar tu pun pening dah. Kemudian cara niat nak tukar tu. Ayat semayang cara nak ambil hak tukar. Ayat semayang tu. Tu kita heran, ayat siram ke, ayat putih ke? Wudu tu mazhab. Adalah segi Imam Malik kata sapu suruh pala. Bukan Imam Malik saja kata. Imam Syafi'i pun kata sapu suruh. Cuma dia bagi rukhsah untuk memudahkan kalau 3 rambut pun memadai. Tapi dia juga suruh sapu keseluruhan. Pada pengamalan dia juga aturkan sapu keseluruhan. Jadi pening. Benda yang banyak lagi isu dalam Islam tak dibahaskan, semua duk timpu masalah anjing. Banyak lagi perkara yang orang Islam perlu fikirkan. Berapa orang sangat sentuh. Macam sama dengan isu Cadbury lah. Pakcik hak duk gigi tak ada pun kata masalah Cadbury ni. Kata pakcik pernah makan Cadbury, saya pun tak tahu saya pernah makan ke tak. Pakcik pun tak kenal Cadbury yang mana. Duk tang kampung makan ceklat-ceklat biasa tu dulu lah. Kita ditumpukan para ulama. Kau petik kaul Imam Nawawi betul. Imam Nawawi imam yang besar. Dia bukan cakap masalah pada zaman dia telah menentang pemerintah yang menaikkan cukai sehingga dia dibuang negeri. Pada zaman dia telah mengeluarkan fatwa yang tegas terhadap para pemerintah. Bukan kita suruh lawan pemerintah, maksudnya ada peranan dalam society, ada peranan di dalam masyarakat. Bukan nak suruh pergi lawan pemerintah, tapi artinya bukan duk pergi bincang masalah tu saja. Islam yang luas. Akhirnya kita tidak menghayati inti kandungan agama. Kita hayati perhiasan yang disebut sebagai, yang selalu sebagian penulis sebut sebagai perhiasan luaran, cosmetic adjustment. Benda hak nampak kat luar. Kita nak pergi kedai, saya kata kedai makan Islam ni, kedai ni apa kita faham kedai makan Islam? Kedai makan Islam tak ada. Kedai makan Islam, kedai nak pergi makan Islam, nanya Islam. Kedai makan orang Islam lah, kata kononnya syariah compliance sekarang dia orang kata kan. Kita kedai apa kita faham? Kita tengok pipi masuk ada ayat Quran duk gantung, tengah duk makan duk dengar orang duk mengaji Quran. Tu pun nak kena tanya kau bagus ke tak? Orang duk bersembang, Quran duk pasang. Kan? Ataupun duk tengok ada ceramah. Oi, kedai ni Islam. Kuat Islam. Kerana kita faham Islam yang tu kita faham. Tapi kalau kedai makan Islam, hak patut kita faham, makanan dia bersih. Kualiti makanan dia bagus. Dia tak inayai pelanggan dalam soal makanan, dia hidangkan makanan yang halal dan baik. Selamat untuk orang makan. Mungkin tak ada semua ayat-ayat ni, tapi itu yang Islam. Negara yang Islam, bukan pergi buat tengah padang duk melompat ya anak-anak ke apa. Amanahnya, kebersihannya, bebas rasuahnya, perkhidmatan untuk rakyatnya, itu Islam. Bank yang Islam, bukan kita tengok ada kubah maka tak. Dia punya kecekapannya, kita pi duit kitanya, cara dia urusnya, bahasanya, maka itu Islam. Maka akhirnya kita tak faham apa yang dikatakan Islam, kita faham ni solekan yang diberikan nama Islam. Tengok satu benda ada gambar-gambar Islam, oh yang ni kuat Islam. Sebab itu akhirnya masjid dengan kubah semua cantik, dalam tak ada isi, orang tak isi, kerana kita pentingkan kubah tu.
Macam setengah orang kata, saya masjid kalau tak ada kubah mayang tak sah. Zaman Nabi kubah tak ada. Bukan kata salah ada kubah, tapi zaman Nabi kubah tak ada. Tetapi masjid berperanan. Apa yang dikatakan seorang Muslim, dia bubuh lebay ke kerana dia pakai kepiah dia jadi Muslim, ataupun kerana bahasa dia Muslim? Kadang-kadang lebay tak ada, tapi bahasa dia elok, jaga cakap elok, kerja dia ikut peraturan, dia lebih Muslim daripada yang bubuh lebay. Kita cari hilang, tapi mana kontor tak ada orang. So saya kata, mana kontor? Tak maaf bang, saya pergi sembahyang sunat. Dia kata, bukan time hang sembahyang sunat sekarang ni. Orang bagi hang kerja sembahyang sunat malam ni. Wih, abang ni macam anti agama. Tu dia bubuh. Dia kata kita pula, dia yang tak ikut peraturan kerana dia sangka itu Islam, itu tak Islam, sembahyang pada waktu tu. Sebab tu Nabi tak bagi wanita berpuasa wa zaujuha hadir, dalam keadaan suaminya hadir. Maksudnya suami dia perlukan puasa tu untuk Allah, tapi dia kena servis dengan suami dia, kena khidmat dengan suami dia, kena layan suami dia, demikian suami dia kena layan dia. Maka suami dia kalau puasa itu bukan puasa wajib, puasa sunat, dia puasa dengan keizinan suaminya. Kalau dia puasa sunat, suami dia tak usah puasa. Hari ni abang pada hari ni je nak sama dengan awak, saya puasa. Abang ni jangan nak lawan Tuhan, saya nak puasa. Dia tak boleh kata macam tu. Kerana agama, inna li nafsika alaika haqqa wa inna li rabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa. Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak, pada dirimu ada hak, dan bagi keluargamu ada hak yang mesti kau tunaikan. Fa'ti kulli dhi haqqan haqqahu, bagikanlah bagi setiap yang berhak itu haknya. Ini masalah dengan orang kita, dan cara kita memahami kerangka pemikiran Islam dalam masyarakat kita. Wallahu ta'ala alam. Kita buka pada sisi soal jawab. Ada soalan? Kita tak percaya ini masalah IS ni, Islamic State. Ada beberapa perkara. Kalau kita silap, kita mohon keampunan kepada Allah. Pertama, tuan-tuan pun tengok saya forum dengan Tan Sri Zaman Khan dalam RTN Live tentang Islamic State. Pertama ialah kita kena tahu, bila kita nak fahami satu pemikiran, satu benda yang berlaku, kita kena fahami latar belakang keadaan. Contoh, kita tengok-tengok suami kita marah, dia bukan seorang pemarah, jadi kita nak kena tahu pasal apa dia marah, kan? Mungkin dia ada masalah di tempat kerja dia ke, mungkin kita provoke dia, kita tak perasan ke, ataupun kita buat benda. Kita kena tahu keadaan yang mencetuskan suasana tu. Bila budak-budak zaman ni jadi anti-sosial, susah. Anak tuan-tuan, anak saya pun kecil-kecil, dia berpandai dah main ni. Kecil lagi, 2 tahun setengah dia boleh main lah. Dia boleh buka handphone kita, dia boleh pergi cari semua apa yang dia nak. Kita dulu dah orang tua-tua, bukanlah sebahagian tuan-tuan mungkin zaman kan, masa awal komputer main, komputer besar, nak buka pun takut meletup kan, nak tekan pun takut, ni betul ke ni kan, program Word lagi masa tu kan, itu disket jenis kepin kan, bunyi kreng kan. Sekarang tak main semua cloud lah sekarang. Hebat teknologi. So kita kena tahu apa yang melatari sesuatu pandangan, sesuatu. Sebab tu bila orang dalam siapa belajar buat PhD, master PhD, bila dia kaji tentang tokoh, dia kena bagi tahu zaman kelahiran tokoh tu. Dia lahir pada zaman apa? Kenapa dia jadi macam tu?
Apa yang menyebabkan, yang mendesak dia untuk jadi pejuang seperti itu? Apa yang mendesak dia untuk membentuk cara fikir dia? Dia mesti ada latar dia. Sama juga ISIS dan seumpamanya IS ke apa, sama aja. Kita kena tengok zaman yang ada pada hari ini. Pertama, adanya hegemoni barat yang sangat tak adil pada dunia. Dunia Islam corot. Dunia Arab tak boleh diharap. Nak harap siapa? Tak ada contoh teladan yang baik, saya sebut. Contoh teladan tak ada. Arab Saudi tak boleh nak harap. Mesir lagi tak boleh harap. Kalau Firaun mangkit balik, Firaun kata aku bagi pada hangpa. Tu saya kata orang duk melawat Mesir. Barat, orang barat pelancong banyak Mesir. Bukan kerana nak melawat orang Mesir, tapi kerana nak melawat warisan Firaun. Piramid, khazanah Firaun. Firaun bagi duit kat rakyat Mesir. Jahat-jahat Firaun. Betul? Apa yang orang Mesir buat? Sungai Nil yang bersih, depa zaman Firaun tu, Firaun teruklah pergi mengaku dia Tuhan. Depa pergi campak segala sampah sarap atas muka bumi ni, campak situ. Di dunia barat yang kita komplain tak beriman dengan Tuhan, sungai mereka jaga bersih. Manusia gaji 2,000, potong 5 pound, 2,000 pound, potong 5 pound untuk sungai. Kebanyakan mereka potong 3 pound untuk alam, potong 4 pound untuk haiwan. Peruntukan gaji mereka, dia kira tahunan. Setahun kalau dapat 60,000 pound, potong sampai 40%. Negara potong 40% daripada gaji tu. Hak tu yang duk pergi bagi kat orang miskin, ada rumah apa semua. Setakat kita pergi cerita kat mereka zakat membantu masyarakat, dia tak heran. Pasal dia bantu dah. Cuma yang dia heran zakat hilang, tu dia heran. Mesir tu saya kata ada Al-Azhar pengotok bandar tu. Biar ya nak marah ke Mesir, marah ya. Memang kotor, bukan kita puji barat, barat memang tak bagus. Tapi pergi ke Cambridge, pergi ke Harvard, pergilah ke Oxford, bandar yang bersih. Kahirah, bandar yang kotor, sampah pun tak terbuang. Itu yang saya cerita beberapa kali tuan-tuan lah. Orang Mesir kencing di dinding. Betul. Siapa belajar Mesir dia tahu. Dinding pantang sandar. Pasal dia pakai jubah, angkat ke lampu kencing dinding. Tu kata Presiden Perancis pergi tengok Mesir. Weh, apa rakyat hang dok buat ni? Tanya Husni Mubarak. Saya tengok. Pergi tengok. Teruk rakyat Mesir ni kata dok kencing di dinding, buat malu lah. Dia kata apa rakyat hang tak bertamadun? Husni Mubarak diam. Bila Husni Mubarak melawat Paris, dia tengok ada juga orang Perancis buat perangai macam tu, duk pergi ke dinding. Husni Mubarak kata kali ni aku pukul pula Perancis ni. Pergi lah. Apa Presiden Perancis kata tu, saya tengok. Aku nak tengok juga apa dia buat. Pergi tengok kencing, tengok rakyat Mesir juga. Hak pergi ke sana, hak melawat Paris. Apabila kita tak tahu menjaga diri kita sendiri, negara penuh dengan korupsi, tak terurus, orang tak boleh nak percaya, rakyat tak percaya. Arab Spring, kebangkitan Rabi'ul Arabi, kebangkitan Arab, bukan golongan Islam saja. Ini juga kesilapan Ikhwanul Muslimin. Apabila dia ingat orang Islam yang nak Islam, bukan yang nak Islam, nak negara Islam yang buat. Semua pakat bangkit kerana orang dah jemu. Sebab tu kita bila duk fikir orang nak tukar kerajaan, nak tukar apa, kita jangan fikir orang nak Islam, dia jemu. So kita kena expect lah, kena jangan kita underestimate apa yang dia mau.
Pasal orang dah jemu. Makanan tak ada, duit, pemimpin jadi kaya raya, rakyat miskin. Satu hal. Tu sudut pembiayaan Arab. Tak boleh Arab. Barat pula. Barat kempen demokrasi. Tapi demokrasi yang dia mau dah. Israel bom Gaza. Seluruh dunia tengok kekejaman tu. Amerika berpihak dengan Israel. Punya kalah kejam Israel daripada rakyat Palestin. Tak ada pun Barat berpakat nak pergi bom Israel. Tiba-tiba bila ISIS ni kononnya kejam kepada rakyat Iraq, dia pun datang untuk pergi bom bagi menyelamatkan manusia dan kemanusiaan dan menegakkan keadilan dan demokrasi. Bashar al-Assad bunuh punya banyak. Mereka tak bertindak kat Bashar al-Assad. Nuri Maliki pada zaman pemerintahan dia, dia tindas kaum Sunni, dia bunuh kaum Sunni di Iraq. Mereka tak bertindak. Bila ISIS ni bangkit, ISIS ni tak kira lah siapa di belakang dia, tak tahulah. Dia bangkit, dia dapat support daripada rakyat yang tertindas. Kemudian laporan dengan kekejaman-kekejaman yang dia buat, saya tak percaya pada apa yang mereka lapor. Tapi saya dengar sendiri Adnan Ar'ur, semua mujahidin-mujahidin yang berada di medan depa yang cerita tentang kekejaman ISIS ni. Membunuh golongan mujahidin sendiri, membunuh pemimpin-pemimpin yang dah berjuang, bunuh para kepala-kepala mujahidin. Jadi sebab itu, dan bertindak dengan tindakan yang tak wajar. Walaupun apa pun di medan perang, kita tak boleh buat hudud kepada orang dalam keadaan susah. Kita tak boleh bunuh orang Kristian dan seumpamanya. Walaupun apa gambar-gambar yang ditunjukkan itu, walaupun apa alasan yang mereka berikan, mereka tak boleh bunuh manusia semudah dengan itu. Dan bukan Amerika saja yang kata, mujahidin di medan juga kata. Sebab itu saya rasa ini adalah benda yang tak dapat kita terima atas nama Islam, kekejaman demikian. Tapi kita tahu kenapa dia muncul. Kita tahu satu orang tu geram, lalu dia mengamuk, dia pecahkan barang. Kita pun marah siapa yang menyebabkan dia mengamuk. Tapi kita tak boleh kata perbuatan dia pecahkan barang, tumbuk orang tak tahu pasal itu betul. Kita tak boleh kata. Jangan kerana kemarahan kan kita pada yang ini, kita menghalalkan yang ini. Kita tak boleh halalkan yang itu. Itu kekejaman yang telah dia lakukan. Dan sebab tu saya kata rakyat Malaysia dia nak, sebab tu mungkin rakyat Turki tak banyak pergi, sebab Turki telah pergi, telah buat sesuatu yang rakyat dia agak berpuas hati. Wallahu a'lam. Adakah setiap hadis mempunyai sababul wurud? Bukan semua hadis ada sababul wurud. Banyak hadis tak ada sebab wurud, ataupun tidak diriwayatkan bersama sababul wurud. Terpaksa kita cari apa sebab wurud. Sebab wurud ni apa punca Nabi kata benda tu. Adakah buku Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabil Wurud hadis Asy-Syarif karya Hamzah Husaini Al-Hanafi Ad-Dimashqi, di dalamnya riwayat yang sahih, di dalamnya riwayat yang sahih dan riwayat yang kurang sahih. Hamzah bin Al-Husaini cuma dia gabungkan dua benda. Dia kata sebab urut zaman Nabi dan selepas zaman Nabi. Yang selepas zaman Nabi itu kita tak dapat terima. Yang zaman Nabi itu kita dapat terima. Jadi ini panjang tentang sebab urut ni, kena baca buku saya, Sebab Urudul Hadis. Dalam lanskap politik dunia hari ini, adakah relevan meletakkan khalifah sebagai matlamat perjuangan? Tuan-tuan, kita hak nak bagi pebetui hak neri kecil-kecil ni pun tak berjaya. Duk cakap nak buat khalifah. Nak buat khalifah ni dalam erti kata, nak buat khalifah ni nak kena tumbangkan semua ni hak ada dalam dunia ni. Lepas tu nak kena lantik seorang khalifah. Bincang pula dah orang mana nak lantik. Kalau menurut perkasa mestilah Melayu.
Lepas tu mai pula Arab akan kata Arab, Turki akan kata Turki. Tak selesai masalah ni. Perelokkan dah dulu pentadbiran di negeri masing-masing. Bagi jadi elok orang Islam, dan kita tak boleh nafikan satu hakikat secara adil. Walaupun apa, Malaysia ni still antara yang bagus lah. Kalau nak kata yang bagus di kalangan tak bagus ke apa, tapi kalau kita pergi luar negara, tuan-tuan, bila orang sebut Malaysia, Arab, bila dia sebut Malaysia, dia respect lah. Kerana dibandingkan seluruh negara Islam ni, kita buat elok sikit pada yang lain lah. Adalah skill pentadbiran kita. Tak boleh kita nafikan. Hak baik kita kena adil. Allah suruh kita adil dalam semua benda. Kalaupun orang putih hak lain dia tak pandang mata, tapi sebut tak Malaysia tu dia akui juga kita ada kelebihan. Walaupun kata bang kita jatuh 2-3 kali bukan salah kita lah yang tu, tapi kita kena akui. Sekurang-kurangnya bila kita sebut daripada mana Malaysia, kita rasa macam kita proud juga lah sebagai orang Malaysia. Sebagai orang Malaysia. Abang kata daripada Mesir, jam kita kan? Jadi banyaklah juga bagus kan? Walaupun kita bukanlah, adalah benda yang kenapa betul, tapi janganlah kita ingat setengah orang kata Malaysia lah negara Islam paling teruk dalam dunia. Dia ni tak pergi berjalan, tak pergi tengok Bangladesh ni. Bagaimana untuk Muslim menangani perbezaan mazhab fiqh di zaman global ni? Satu je fiqh ni, manusia kena lapang dada. Dalam fiqh ni kita tak boleh kata mutlak benar. Selagi mana qaul imam-imam muktabar ada, kita tak boleh nak kata mutlak salah. Kita boleh kata rajih, yang lebih kuat. Melainkan dalam satu dua isu yang sepakat, imam-imam tak terima pandangan itu. Dan kita kena tahu bahawa fiqh ni luas. Kalau kita pegang satu qaul, tu saya kata, dalam mazhab Syafi'i, Muslim bunuh non-Muslim, tak boleh kita bunuh balik Muslim tu. Sebab nyawa tak sama. Dia punya nilai ruh tu tak sama. Jadi bila kita, kalaulah satu orang Muslim bunuh non-Muslim, kita takzir dia. Tapi bukan bunuh balas. Bukan capital punishment. Bukan bunuh balas. Sebab apa? Sebab tak boleh. Tak sama. Hak bunuh balas ni mazhab Hanafi. Tapi artinya hak kita doa amal ni tak Syafi'i. Kalau kita nak keras dengan satu aliran saja tanpa lihat kepada keluasan, betul lah macam Dr. Zahrudin kata, macam zakat sama juga. Zakat pendapatan tak ada dalam mazhab Syafi'i. Zakat pendapatan itu qaul mal mustafad dalam mazhab Hambali. Pasal apa kita pakai? Cakap mari. Pasal apa kita pakai? Sama kita bayang peterah tu. Kita kata bayang peterah kan, bayang dia berah tak, mazhab Syafi'i kena bawa berah habis. Sebab tu orang dulu-dulu dia macam mana nak buat Syafi'i tu dia susah. Dia pipi dia jual berah tu. Inilah berah saya jual dengan sebanyak duit. Saya jual dengan sebanyak harga. Katalah RM3.5. Kita nak pergi bayar zakat peterah, kita beli lu berah tu RM3.5. Lepas beli kat dia, kita jual, kita pun inilah apa? Peterah saya. Kan? Dia pun ambil lah peterah tu. Saya terima peterah awak. Hak anak dia pula. Kena beli balik berah. Jual balik berah tu. Dia konon nak pergi mazhab Syafi'i tu. Kita tanya, yang hampir jual berah peterah tu sebab suruh. Jadi dia kena luaslah fikiran dalam hal ni. Fiqh ni kena lihat. Sebab tu kita suruh berinteraksi dengan fiqh ni. Singapura buat baru ni fiqh rentas mazhab. Fiqh kena di IQ ni kita ajak daripada dulu macam-macam orang kata.
wasabi lah, makanan Jepun lah, macam-macam kan. Tapi kita ajak, tapi alhamdulillah akhirnya generasi muda daripada kita berjuang sampai daripada muda sampai kita pun tak bertua lagi akhirnya ramai orang tahu luasnya mazhab dalam Islam. Orang baca sendiri. Kita tak kisah orang pi, kadang-kadang mereka pun baca lebih canggih daripada kita lagi, baca macam-macam, mai tanya pun kita soalan canggih, kita pun nak kena semak balik. Ni ada ni terbaru ni keluar dalam apa semua. Artinya akhirnya kita telah matang. Education, pendidikan, satu benda yang penting. Bukan memerangi manusia. Jangan fikir fikir macam mana kami fikir. Kacau macam tu. Saya tak tahulah, tapi tugasan kita ialah mempertahankan mazhab Syafi'i. Saya ingat bukan itu kenyataan. Tugasan kita mempertahankan Islam. Pertahankan Islam. Kalau pertahankan Islam, mazhab Syafi'i selamat, Hambali selamat, Maliki selamat. Semua mazhab Islam selamat. Setengah orang dia tak boleh fikir. Pasal apa nak keluar mazhab Syafi'i? Dia kata, ente ikut mazhab Syafi'i? Saya mazhab Syafi'i. Macam mana ente tahu ente mazhab Syafi'i? Syafi'i, dia pada kata saya Syafi'i. Macam mana ente tahu kata apa yang ente buat ni mazhab Syafi'i? Ente baca kitab Al-Um. Dia pun tak tahu kadang-kadang. Dia kata. So saya kata kadang-kadang benda dia pun pergi nuri arwah. Kita mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tak terlibat dengan ini gambar. Jadi sebab itu yang dakwah Syafi'i ini tak apalah, kita hormat Imam Syafi'i ala ain wa ra's, Arab kata. Dengan penuh penghormatan kita. Kenapa kita bela dia? Kerana kita sayang kat dia. Kita tak pernah berbeza dengan Imam Syafi'i. Pada prinsip-prinsip yang dia pegang, kita berbeza dengan orang yang mendakwa dia Syafi'i tapi menyalahi prinsip-prinsip yang dia pegang oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i imam yang menghormati keseluruhan pandangan-pandangan fiqh. Imam Syafi'i, guru dia siapa? Imam Malik. Apabila dia pergi ke Mesir, bukan Mesir sekarang ya, masa tu Azhar pun tak ada ya. Apabila dia pergi ke Mesir, dia disambut oleh anak-anak murid Malik. Kerana ini adalah murid terbesar Malik. Dengan harapan mereka bahawasanya Imam Syafi'i lah yang akan membela pandangan-pandangan Malik di Mesir. Tapi bila Imam Syafi'i pergi di sana, dia dengar lagi qaul Al-Lais bin Sa'ad. Lalu dia dapati Lais bin Sa'ad, dia rasa dia setuju dengan sebahagian pandangan Al-Lais bin Sa'ad. Lalu menyebabkan dia yang disambut oleh pengikut mazhab Malik akhirnya berselisih dengan pengikut mazhab Malik di Mesir. Sehingga Al-Imam Zahabi kata semoga Allah ampun dua-dua pihak. Sakan berlawan. Mula-mula Imam Syafi'i sabar, dia duk serang dia. Dia duk marah kerana dia duk rot pandangan Imam Malik. Pasal dia nak murid Imam Malik. Lah kali apabila dia tengok depa semayang istisqa minta hujan, depa letak kopiah Imam Malik di depan, dia kata depa dah taksub lebih. Lalu dia tulis buku, dia rot sebahagian pandangan guru dia. Bukan kerana dia tak hormat guru dia. Dia tetap kata Malik min hujajillahi fil ard. Malik di antara hujah Allah di atas muka bumi ni. Tapi dia tak setuju dengan sebahagian pandangan. Tidak pun mencacat kita. Tuan-tuan tak terima sebahagian pandangan Imam Malik. Adakah tuan-tuan tak hormat Imam Malik? Setengah orang kata, hang ni tak setuju Imam Syafi'i, hang tak hormat betul ya? Bukan soal hormat, soal setuju dengan tak setuju. Bapa kita, mungkin kita tak setuju dengan pandangan dia. Kita tak kata, kalau hang tak setuju dengan pandangan kau, hang ajak dengan aku. Tak boleh dia kata macam tu. Kita tak setuju dengan pandangan dia, tapi kita hormatlah kat dia sebagai bapa. Kita hormatlah kat dia sebagai mana kedudukan dia sebagai bapa. Takkan dia tak setuju, dia tak, pak mau, hang mesti sokong parti bapa. Dia parti bapa, tak parti bapa, banyak menyeleweng. Kalau hang tak sokong parti bapa, hang nak neraka, masuk neraka. Dia tak boleh buat macam tu. Yang tu pandangan dia. Yang kita, sebab tu birru walidain, buat baik dengan ibu bapa. Buat baik dengan ibu bapa, bukan mesti sokong semua yang ibu bapa kata. Kedudukan ibu bapa lebih tinggi daripada kedudukan imam.
Pun macam imam lah juga. Imam, kita hormat imam, kita tak boleh cerca imam. Tapi kita boleh berbeza pandangan dengan imam. Bukan kerana kita pandai-pandai buat pandangan tu sendiri, sebab kita pun dengar pandangan imam yang lain. Setengah orang ni dia tak tahu apa. Tapi dia sembang. Dia kata, kita ni lama dah. Setengah orang dia tak tahu apa. Imam Bukhari itu sendiri, dia kata, duk main mengaji dengan Syekh Dok Petani, pening dia dengar. Kalau pun nak sokong, buatlah hujah lain. Janganlah selekeh sampai teratur. Saya komplain. Ni kadang-kadang surah sumber. Saya komplain TV Hijrah. Bawa ni dia buat program persepsi apa tu. Apa Melayu apa? Melayu keliru. Tak apalah. Tapi dia bila nak buat benda ni, dia pergi baca hadis tentang wanita Fatimah. Nabi kata kat Fatimah, wa ammal mu'allaqatu, orang wanita yang tergantung finnar, yang tergantung di dalam neraka tu, digantung rambut dia tu kerana dia keluar dalam keadaan lelaki tengok rambut dia, maka Tuhan gantung rambut dia dalam neraka. Pertama, hadis tu tak sahih, palsu. Dia pergi bubuh ke atas dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Saya tak tengok TV Hijrah ni. Soal kebetulan tengok sambil duk makan kacang tertengok. Jadi apa hadis palsu pergi bubuh Bukhari dan Muslim? Hadis tu saya tulis, ada orang abang saya kata hadis tu dalam kitab-kitab hadis utama, kitab-kitab hadis utama ni, kitab-kitab hadis lah. Dan ahli sunnah tak ada. Ada orang menghantar saya, tu Syekh Dok Petani sebut, macam mana tak ada? Tu tak faham bahasa. Kitab hadis utama Syekh Dok Petani tak apalah, dia syekh lah. Tapi kitab dia bukan kitab utama ahli sunnah. Kitab dia pun Melayu je baca. Dan dia bukan kitab hadis pun. Ini kitab hadis utama Bukhari, Muslim, An-Nasai, semua kitab-kitab kutub tis'ah, kutub. Ini kitab-kitab utama yang ada, dan ada dalam sebahagian kitab Sunni tanpa ada sanad. Yang ada dalam kitab hadis ni, dalam kitab Syiah dan Biharul Anwar nama dia, Al-Majlisi, 100 jilid lebih Majlisi tulis. Ni kitab Imam Syiah, dia ada hadis gantung rambut ni, kan? Ujun Akhbarul Ridha As-Saduq ditulis. Ini pun ada kitab ni. Tapi dalam Sunni tak ada. Kalau ada hadis hak gantung rambut ni, ulama-ulama fiqh tak payahlah duk cari dalil, duk bincang kok mana yang nak kata rambut ni aurat. Sebab tu mereka istimbat daripada surah An-Nur kata rambut ni aurat. Bukan ada hadis yang spesifik yang kata rambut ni aurat. Istimbat ni maksud kesimpulan yang mereka faham daripada ayat. Maka sebab tu ada timbul pandangan yang pi kata rambut tak masuk, seperti Ibn Ashur, kerana dia menganggap ini ayat ini ada latarnya yang tersendiri. Kalau ada hadis tu tak khilaf lah tu. Bukan saya nak suruh buka kepala, tak boleh buka lah kepala. Majoriti, hampir keseluruhan ulama fuqaha kata rambut adalah aurat. Sebab tu bila baca, kawan nak tak tengok, baca Facebook, orang jawab balik tak apa. Dan siapa-siapa tengok pergi tulis balik. Saya pun tak marah kat TV Hijrah, dia pun hantar ucap terima kasih pada saya semua. Dia kata terima kasih kerana bagi tahu semua, saya pun okey lah. Bukanlah saya nak berkelahi dengan dia, saya habaq lah fakta tu. Ada orang kata, pasal apa tak pergi habaq pelan-pelan? Kena bisik di telinga pemerintah. Dia habaq terang-terang, bisik ke dia nak jadi apa? Nak kena bagi orang tahu lah. Ini pun satu penyakit juga. Mengaji hadis, mengaji sunnah jadi pening. Ke berapa ni? Lama
Saya tak boleh baca, faham ni apa tulis ni? Faman lam yakun syekh fasyaitanu syaikhuhu. Ni bukan hadis. Siapa yang tak ada syekh maka syaitan syekh dia tu, bukan hadis. Itu kalam sebahagian sarjana. Memanglah orang yang tak ada guru, agama ni dia kena ada guru. Baca bukan kata tak boleh baca. Setengah orang bila dia gunakan ayat tu untuk kata tak boleh baca, buku baca aku tidak berapa. Fuqaha, ulama-ulama juga yang tulis buku. Habis tu dia kata tak boleh baca buku, macam mana? Bila baca buku, guru dia tok syekh tulis buku tu lah. Cumanya ada benda yang kita tak tahu, kita kena ada guru yang hidup, yang disebut sebagai talaqi. Talaqi ni banyaklah tuan-tuan, mengaji macam ni pun talaqi juga. Kerana apa? Kerana kita sebab itu bila Imam Malik nak belajar, Imam Malik ni, sebut kali Imam Malik hari ni. Imam Malik ni dia beza dengan Imam Ahmad. Imam Malik ni seorang imam yang terkenal pakai segak. Serban lawa, sebab mak dia hari dia nak mula pergi belajar, mak dia bagi pakai baju cantik-cantik, bubuh dengan serban semua cantik. Mak dia suruh pergi belajar dengan Rabi'ah. Nabi kata pergi belajar adab dia dulu sebelum belajar ilmu dia. Jadi Imam Malik ni sentiasa terkenal bila keluar dengan haibah, dengan segak, dengan rupa dia, dengan pakaian dia, semua cantik. Orang tanya dia pasal apa? Dia kata hormat kepada hadis Nabi SAW. Itu cara pendekatan dia lah, Imam Malik rahimahullah. Jadi ini tak ada masalah lah. Imam bila orang pergi belajar, mak dia kata pergi belajar dengan adab guru sebelum kau belajar ilmu dia. Maka bila pergi tengok guru ni, dia ada, kita kadang-kadang bila baca seorang, kita jadi pening seorang-seorang. Macam ada siapa dalam Facebook tu, dia sendiri mengaku mujtahid, dia mengaku apa, dia pening seorang-seorang dia. Dia rasa dia paling pandai dalam dunia ni, Tuhan hantar main kat dia. Pasal dia baca seorang, tak ada siapa. Macam orang berdiri depan cermin, dia berdiri seorang-seorang dia depan cermin, dia kata, tak ada siapa lebih segak dari aku. Seorang dia berdiri, cuba kita berdiri tepi dia, habislah dia. Kan? Jadi dia berdiri. Ilmu juga demikian. Jadi sebab itu Imam Malik dia berguru dengan ramai. Ibn Turmus umpamanya, dia berguru sehingga 30 tahun sebagai riwayat. Kan? Hamad bin Abi Sulaiman, Abu Hanifah berguru, punya lama dengan dia. Sebab apa? Mengambil perangai guru, mengambil cara guru. Kita ambil cara dia mengajar, mungkin kita kemudian kita perbetul sikit, kita buat adjustment kita sikit, kita tengok cara dia berhujah, kerana dia telah tengok daripada orang lain juga. Jadi maka ada adab, ada kesantunan, ada kesopanan. Kalau kita tak belajar, tak pernah tengok orang pegang-pegang mikrofon kerja maki orang ya, kan? Tu jadi mana pemuda daripada gua Musang mana tak jadi pening macam tu kan? Jadi duk maki orang pasal dia tidak ada kesantunan. Dia tak tengok. Sebab apa? Sebab kita tahu Hasan Saqaf, Tok Syekh dia pun macam tu juga, kan? Jadi kerja duk jadi pasal perangai dia macam tu, Tok Syekh dia pun main. Semua geng-geng Ahbas tu kalau kita tengok maki saja. Anak-anak murid dia pun main jadi maki juga macam tu. Jadi manusia ada kesantunan, dia tengok. Sebab tu anak murid Malik dapat macam Malik, kan? Ada kesantunan, ada bahasa. Tengok Mak Didat dengan kepasihan ni turun main. Saya duk tengok orang temu bual dengan Dr. Zakir Naik. Dia kata Didat mempengaruhi dia, bagi semangat kat dia. Tak apa, mungkin bukan semua benda kita boleh setuju dengan Didat, dan bukan juga semua benda kita boleh setuju dengan Zakir Naik. Tapi artinya manusia ni ada orang yang mempengaruhi dia. Imam Syafi'i ada orang yang mempengaruhi dia, guru-guru dia yang mempengaruhi dia. So kita belajarlah, jangan duduk seorang-seorang mengaku mujtahid, pergi ngaji kan. Sebab tu Allah jadikan keluar dapat pahala, naik kereta dapat pahala, duduk bersandar di dinding dapat pahala. Ngaji ni tuan-tuan, mengaji senang. Kebanyakan mengaji apa tuan-tuan dengan zaman ni? Bukan Imam Bukhari makan dalam perjalanan terpaksa makan ranting-ranting kayu ya. Kita tak ada main makan, lepas mengaji makan, sekali balik makan. Kaya mamak nasi kandang kat jalan gitu Ustaz kata belajar kat Jordan mazhab Imam Malik. Imam Malik tak ada kat Jordan. Balik dia kembali pada Imam Syafi'i.
sebab dia pandai. Yang tak ubah semuanya sebab mereka bodoh. Dia kata dia pandai. Boleh lah. Pandai kena kaang. Ya. Dia ada beberapa benda. Pertama, kita pakai qaul dalam bermazhab. Kita ni semua bermazhab, mazhab ni tempat pergi, tempat ikut. Kalau kita ikut mazhab Maliki pun mazhab juga. Kalau kita ikut mazhab Hambali pun mazhab juga. Hatta dalam Syafi'i itu sendiri ramai tokoh-tokoh dia. Imam Nawawi kata macam ni, Imam Syafi'i kadang-kadang kata macam lain sebelum tu. Imam Nawawi datang kemudian kata macam lain. Okey, kalau kita ikut, kita ada, katakanlah ada 2 pandangan, 3 pandangan. Kita ikut qaul yang di sisi qaul 2 pandangan, kita tahu pandangan A ni kita yakin lebih betul, lebih dekat dengan dalil yang kita faham daripada pandangan B. Contoh, tapi kita ikut B lah pasal B lebih mudah. Yang ni salah, kerana kita membelakangkan dalil mengikut hawa nafsu. Mungkin orang lain tak salah, kerana orang lain dia yakin B itu betul, tapi bila kita ada orang dah bentang dah kat kita, kita yakin A betul, tapi ikut B juga kerana aku nak buat benda ni. Contohlah, bagi contoh, kita buat bengam kita, orang kata rokok haram, orang bagi dalil lah dengan semua bahaya-bahaya dia. Kita kata ada qaul dulu kata makruh, kita yakin pun haram, tapi aku nak berhenti payah, pakai B lah, senang, pakai makruh lah. Sedangkan kita yakin haram, hukumnya A pada kita. Faham tak? Salah, kita ikut hawa nafsu. Okey, kedua, keadaan kedua, ada A dan B. Kita yakin A betul, lebih tepat, B lemah. Kita ikut yang A, sunnah. Kita ikut huda, petunjuk, kerana kita nak jumpa Tuhan. Pasal apa Tuhan tanya ikut ni? Pasal aku yakin yang ni lebih kau redha ya Allah. Keadaan ketiga, kita tengok A dengan B ni, kita rasa macam sama Yang ni pun ada hujah, yang ni pun ada hujah. Nak kata hak ni betul semua pun kita sama, tapi kita rasa yang B ni ringan sikit lah kat kita. Kita boleh ambil, kerana Aisyah kata ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrain illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman. Nabi tidak diberi pilih 2 benda, melainkan Nabi pilih yang senang selagi mana tak berdosa. Kan? Jadi kita pilih yang mudah lah. Katakanlah kita tengok, satu dia kata bila patah balut dengan tangan, qaul kata kena tayamum, kena basuh, patut tayamum, wuduk dan tayamum. Ada hadis dhaif juga dalam Abu Daud yang sokong pendapat ni. Satu yang kata tayamum saja, satu kata hak mana bahagian sakit tak tahu wajib langsung, macam Ibn Hazmin kata. Jadi 3 pendapat. Kita dalam satu keadaan nak kata hak mana kuat sangat pun tak ni, kita pilih yang mudah untuk kita, kerana kita tengok kepada tabiat agama. Agama ni apabila keadaan susah ittasa', idza dhaqal amr ittasa'. Bila suatu benda tu sempit, agama jadi pemudahkan benda ni. Contoh, bila orang musafir susah, agama apa? Pemudahkan. Bila orang sakit nak mayam diri tak boleh, susah, agama apa? Pemudahkan, dia ringankan. Tapi bila kita tengok benda tak ringan, orang sihat, orang biasa tak musafir, semayang sehari 5 waktu, kan? Orang musafir kena semayang 10 sebab hormat waktu. Semayang atas terbang 1, turun bawah buat lagi 1, jadi 10. Kalau kena sehari semalamnya kapal terbang, pergi ke Los Angeles ke apa, lepas tu semayang turun bawah nak kena buat pula, tu tak apa lagi, kena yang angkasawan pi tu
Kacau, balik sebulan nak main qada. Hak nu semayang semua hormat waktu atas tu. Tak menasabah dengan tabiat agama. Agama ni bila susah dia permudahkan. Ni bila susah lagi jadi susah. Umpamanya kita pilih, walaupun ini bukan qaul mazhab kita, tapi kita pilih berdasarkan tabiat agama tu. Orang demam, orang sihat, ambil wudu, semayang. Kawan patah, ambil wudu, tayamum, baru boleh semayang. Jadi susah balik ya. Jadi susah balik kan. Jadi benda ni tak sesuai dengan tabiat agama. Ada kaul, sebahagian kaul tu tak ada imam kata pun. Manusia syok. Agama ni asal sesuatu itu bersih umpamanya, sehingga terbukti najis, bukan asal najis. Kerana bumi ni semuanya bersih. Baju kita gantung, lepas tu kita nak 2 hari duduk biar situ, betul nak main pakai balik semayang, boleh ke tak? Boleh. Saya orang kata hang duk gantung tentu lama kukut cicak apa najis apa jatuh. Itu andaian. Tapi asalnya baju itu bersih. Andaian itu tak boleh membuang asal. Andaian itu tak boleh buang asal. Melainkan baju kita kena najis. Memang najis lah, kita gantung. Lepas pada tu tak ada siapa tempat tu, kita pun main-main. Aku andai macam ada orang main basuh lah malam-malam. Tak boleh lah, andai asalnya memang kotor kan. Nak andai main kat mana? Mereka hang tengok betul orang pergi basuh, pasal asalnya dah kotor. Jadi asal itu tak boleh dipadamkan dengan andai. Macam kawan tu pun pergi buat melawak kentut anjing nampak kan. Jadi merepek benda macam tu. Terjun mandi sungai, bulan puasa batal, takut ayak masuk kono. Ayak hang takut apa dia? Kalau dia termasuk pun tak batal, yang nak pergi andai dia masuk. Pasal apa? Lepas tu setengah orang ni dia otak sempit. Dia kata, dah tahu puasa pasal apa duk pergi terjun air. Kalau hang kerja dia taipis, duk kerja menaik, hang jawablah benda tu. Tapi manusia ni macam-macam. Ada yang kerja nelayan, ada yang kerja bagi latihan orang berenang, ada yang banyak kerja manusia. Agama ni bukan untuk orang seorang saja. Agama ni untuk ramai orang lagi. Dah tahu bulan puasa, pasal apa nak memusafir pula? Setengah orang, hang tak apalah, hang duduklah di kampung hang buat moreh. Ada orang dia kena musafir, dia ada kerja, dia duk ingat agama dia seorang. Agama untuk profesor universiti dan untuk badui padang pasir juga. Sebab tu Nabi tak jawab semua soalan sama. Satu orang mari jumpa wanita, satu orang lelaki mari tua mari kepada Nabi, orang muda mari kepada Nabi, ya Rasulullah, uqabbilu zawji wa ana saim, wahai Rasulullah, aku cium isteriku, aku puasa. Nabi kata la. Lepas tu mai pula orang tua kata, aku cium isteri aku puasa. Nabi kata na'am. Hadis kata fa nadhara ba'duna ba'd, kami pun duk tengok. Nabi kata, aku tahu apa duk tengok. Nabi kata, inna syaikha yamliku irabah, sesungguhnya orang tua tu dapat kontrol diri, orang muda tak dapat. So oleh kerana ada orang latar berbeza, jawapan berbeza, orang tua tu cium je lah, hak muda tu bagi cium dia lajak. Jadi Nabi tak lagi lah. So kita tak boleh fatwa, taklah jawab untuk orang duduk di pejabat saja. Dia kena jawab semua keadaan, semua andaian. Pasal apa yang nak pegang anjing? Macam satu orang buat tu, pasal apa kita nak pergi belah anjing jaga kebun? Kita orang Melayu belah lah untuk raya. Hang tak apa lah. Ada orang terpaksa belanjing kerana mungkin dia jaga. Tentang pergi negeri Arab, orang Arab dia belanjing untuk jaga biri-biri dia. So kita tak mau tak apalah, tapi agama ni ramai lagi orang. Ada orang terpaksa guna anjing sebab dia polis bahagian pencegahan apa? Dadah umpamanya, dia kena pegang. Ada dia doktor haiwan, jadi dia nak kena pegang. Hang tak payah pegang lah, tapi ada orang, bila orang kena pegang, maka fiqh nak kena diajar pada dia. Ni orang kadang-kadang, pasal apa yang nak buat? Dia duduk andai diri dia. Sebab tu agama luas. Agama ini luas. Bila kita nak jawab, kita nak tahu makcik ni macam mana. Jadi saya kata, makcik ni tak tahu, makcik ni tak pernah dengar, makcik baru belajar, tak faham, baca pun telur lagi.
Kita ajak dia makcik, semayang macam ni. Kita simpulkan untuk dia. Sebab tu ada kitab-kitab fiqh yang meringkas. So, kita tak payah kata makcik. Yang pertama, hadis Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini makcik dah merupakan seorang sahabat yang begini-begini. Pada hari kematian Anas bin Malik telah lahirnya Imam Malik bin Anas. Oh panjang. Makcik kata Anas mana pula tu? Hak setiap usaha PM tu kau. Macam pening pula dia kan. Jadi kita habang makcik baca makcik. Kalau kita habang hadis Bukhari, dia tanya pula Bukhari mana? Ni dalam riwayat Muslim, makcik pun Muslim juga. Dia kata kacau juga. Jadi so manusia ada, sebab tu Nabi menjawab berdasarkan background orang. Bila orang tak tahu, kita jangan ulas. Sebab fuqaha dia bagi urusan macam ni, kerana dia andaikan, kerana untuk memenuhi tanggungjawab manusia yang berbagai-bagai. Rasulullah. Last. Ada soalan, teman? Makanan tak ada mana ni? Dalam satu khutbah, khatib seru mesti masuk satu jemaah yang dipimpin oleh waris Nabi. Wajib bagi wala, kalau tak masuk jemaah akan mati jahiliah. Kita kena tanya dia, jemaah mana? Nabi tak pernah kata ini salah guna. Sebahagian gerakan Islam menyalahgunakan hadis ni. Parti Islam pun sama juga, kadang-kadang salah guna. Sebut dia. Nabi tak pernah kata iltazim jama'atan islamiyatan, beriltizamlah dengan jemaah Islam. Nabi tak pernah kata. Nabi kata iltazim jama'atal muslimin. Hendaklah kamu beriltizam, hadis Bukhari. Hendaklah kamu beriltizam, hadis Huzaifah. Hendaklah kamu beriltizam dengan jamaah kaum muslimin. Wa imamahum, dan imam mereka. Jadi jamaah kaum muslimin ni, sebab itu saya setuju Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, dia tulis buku Mafahim Islamiyah. Dia satu orang tokoh Ikhwanul Muslimin dan dia ahli parlimen Ikhwan. Dia kata di antara kesalahan yang dilakukan oleh orang Ikhwan sendiri jika mendakwa yang dimaksudkan oleh Nabi jama'atul muslimin itu jamaah Ikhwan. Nabi tak maksudkan jamaah Ikhwan. Pada zaman tu tak ada lagi jemaah-jemaah ni. Nabi maksudkan jamaah kaum muslimin keseluruhannya, sama ada ia merujuk kepada imam khalifah pada zaman itu ataupun jamaah para sahabat. Dia tidak merujuk kepada jamaah-jamaah yang baru diwujudkan. Kalau Ikhwan dakwah, Hizbut Tahrir kan kata hak tu dia punya. Kalau PAS dakwah, Jamaah Islami kan kata dia punya. Mana satu? Nabi sebut jama'atan. Nabi tak kata iltazim jama'atil muslimin. Iltizamlah dengan jemaah-jemaah orang Islam. Tak. Jama'atul muslimin. Mufrad. Singular. So, jangan salah guna hadis ni. Seseorang berjamaah, kita hidup berjamaah kan, cuma seorang tu lemah dengan diri dia, dia hendaklah buat sesuatu itu dengan pertolongan saudara-saudara dia. Sebab itu kita disuruh dalam Islam tak boleh berpisah dengan jemaah. Kita suruh sembahyang berjamaah, Jumaat berjamaah, raya berjamaah. Kita disuruh pergi ke masjid berjamaah, dan pahala berjamaah tak sama. Tapi kenapa kita tak boleh dakwa jamaah yang Nabi maksud dalam hadis tu adalah jamaah muslimin kita? Kenapa kita tak boleh dakwa tu jamaah kita? Sebab ada hadis lain kata, wa man kharaja 'anil jamaah fadribu 'unuqah, faqamaqad. Siapa yang keluar daripada jamaah, pancung kepala dia. Jadi kalau kita apply hadis ni maksud kita, jadi isu hadis jamaah tu orang akan apply, jadi siapa keluar jamaah bunuh. Pasal jamaah, pasal hadis ni ada rangkaian dia. Jadi akhirnya orang akan dakwa siapa keluar daripada parti Islam dia atau keluar daripada jamaah Islam dia, keluar daripada Islam, tak sokong Islam. Siapa tak sokong Islam, murtad. Itu yang berlaku kepada Syukri Mustafa, at-takfir wal hijrah, jemaah takfir dan hijrah di Mesir, pecahan daripada Ikhwanul Muslimin. Dan itu juga yang dibuat sebahagian yang kita baca yang dibuat oleh ISIS. Siapa tak sokong khilafah, menentang Islam. Siapa menentang Islam, kufur. Ini adalah khawarij. Khawarij. Mana-mana jamaah yang dakwah macam ni, dia jadi khawarij.
Tapi kalau kita kata kerjasama dengan jamaah kita, kerana jamaah kita ni nak menolong Islam, betul, cukup cakap tu. Kalau awak tolong saya, membantu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Betul. Tapi jangan kata hak Nabi maksud tu saya. Sebab kalau kita kata yang Nabi maksud tu saya, artinya orang yang keluar daripada jamaah kita kena hukum mati. Bahaya. Sebab tu jangan baca satu je hadis, kena baca rangkaian keseluruhan hadis tu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.